Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita dalam permulaan bab yang ke-42, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang malaikat maut adalah yang menggenggam arwah seluruh makhluk ciptaan. Sambungan dia. Telah diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibn Umar, ketika malaikatul maut hendak mencabut nyawa seorang mukmin, ia akan berdiri di depan pintu rumahnya ketika ahli keluarganya sedang hiruk pikuk kerana kebingungan. Ada yang sedang menampar mukanya sendiri, ada yang mengurai-uraikan rambutnya, ada yang sedang menangis, meratapi dengan suara meraung-raung, dan yang lain dan sebagainya. Malaikat maut akan berkata, kenapakah harus mengeluh seperti itu? Aku tidak pernah mengurangi usia seseorang di antara kalian. Aku tidak pernah menghilangkan rezeki salah seorang di antara kalian. Dan aku juga tidak pernah menzalimi siapa pun di antara kalian. Jadi kalau kalian marah kepadaku, aku hanya dapat menjawab bahawa aku ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika aku mencabut nyawa kalian itu kerana aku dalam posisi dipaksa. Itu perintah Allah. Tak ada pilihan. Dan jika kalian marah kepada Tuhan, kepada Rabb yang mencipta kalian atas hal itu, berarti kalian kufur kepadanya. Aku akan terus melakukan kunjungan demi kunjungan pada kalian di tengah-tengah kalian. Demikianlah yang dituturkan oleh Abu Mu'thi alias Al-Makhul Ibn Al-Fadal An-Nasafi di dalam kitabnya yang masyhur Al-Lu'luwiyyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, riwayat yang kita baca ini dia adalah adalah kalam Ibnu Umar. Ibnu Umar ni dia anak Sayyidina Umar. Jadi kalam Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa seorang mukmin, satu orang manusia, maka berdiri di depan pintu rumahnya. Malaikat ni akan berdiri di depan pintu rumahnya ketika keluarganya sedang dalam kebingungan. Kita dalam keadaan sedih kan? Keluar masuk, uruskan tu nak urus ni, yang nak yang tengok belum meninggal lagi tapi tengah nazak. Yang nak baca Yasin, yang nak berdoa, yang duduk kat dapur sedih. Jadi hiruk pikuk. Pada ketika itu malaikat maut berada di depan pintu rumahnya. Kemudian ada yang mengurai-nguraikan rambutnya, ada yang nampak kesedihan dia, kan? Ada yang meratapi, ada yang menangis meratap dengan suara yang meraung-raung. Kalau dia orang mukmin, dia tak sepatutnya jadi begitulah. Kan? Kena sabar. Kan? Perkara itu meraung-raung, menghurai-huraikan rambut, menampar-nampar muka, mengoyak-ngoyakkan pakaian, mencederakan diri, itu adalah amalan wanita-wanita di zaman jahiliyah. Zaman orang-orang musyrikin Mekah, wanita-wanita jahiliyah, bila berlaku kematian tu, macam itulah keadaan dia. Menampar-nampar, pukul-pukul, koyak-koyak baju, kan? Menjerit-jerit.
Maka malaikat maut akan berkata, kenapakah harus kalian mengeluh seperti ini? Wallahi aku tidak pernah mengurangkan usia seseorang pun di antara kalian. Malaikat maut tidak akan ambil nyawa siapa-siapa, melainkan kadar waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lambat sesaat pun tak, awal sesaat pun tak. Cukup masa dia, habis. Itu dalam hadis riwayat Muntaqab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, Nabi kata apa? Nabi kata pena. Dia berkaitan dengan Anas bin Malik. Hadis itu dia berkaitan dengan Anas bin Malik. Anas radhiyallahu anhu beritahu dalam hadis itu, Anas kata, Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika usiaku 8 tahun. Kata Anas, aku datang duduk dengan Nabi. Pertama kali dalam hidupku aku dihantar bertemu dengan Nabi. Mak aku ni Ummu Sulaim serahkan aku kepada Nabi ketika umur aku 8 tahun. Aku duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maknanya ketika Nabi wafat, umur Anas 17 nak masuk 18. Anas radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat. Dia sahabat dan dia khadim, dia khadam Nabi. Dia maulah. Dialah satu-satunya orang yang duduk dalam rumah Nabi. Masuk bilik tidur, keluar bilik tidur Nabi ini. Dia seorang yang bukan ahli keluarga. Jadi Anas ni orang yang duduk dalam rumah Nabi. Daripada dia kecil, dia duduk besar, makan, minum dalam rumah Nabi. Apa berlaku dalam rumah tangga Nabi dia tahu. Mana bila Nabi SAW masuk dalam rumah, dia dalam rumah. Jadi kata Anas, selama 10 tahun aku hidup dengan Nabi. 10 tahun Nabi bela aku. Sepanjang 10 tahun ni, tidak pernah Nabi SAW memarahi aku ataupun mengherdik aku. Tak pernah. Marah pun tak, herdik pun tak. Tidak pernah Nabi berkata kepadaku, wahai Anas, kenapakah engkau tidak buat begitu? Kenapakah engkau tidak buat begini? Itu pun tak. Tak pernah, kata Anas. Jika ada mana-mana ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada ahli isi Nabi, ummahatul mukminin, dalam rumah tangga Nabi ni, kalau ada mana-mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait, di kalangan ahlul bait yang menegur aku ataupun memarahi aku kerana sesuatu pekerjaan yang aku tidak sempurnakan, maka Nabi akan backing aku. Nabi, dia taklah guna perkataan backing, tapi dia kata Nabi akan bela aku. Nabi backing aku. Nabi akan kata biarkanlah dia. Nabi kata biarkan Anas ni. Jangan kalian memarahi dia. Kerana sesungguhnya apa sahaja yang telah ditakdirkan untuk berlaku pasti akan berlaku. Apa yang telah ditakdirkan untuk tidak berlaku pasti tidak akan berlaku. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya pena yang menulis takdir itu sudah pun terangkat. Dakwat di atas lauhul mahfuz sudah pun kering. Oleh itu, apa yang ditakdirkan menjadi, yang jika ditakdirkan sesuatu manfaat itu ataupun mudarat itu tertimpa kepada kamu, pasti dia akan tertimpa. Sekiranya perkara mudarat atau manfaat itu telah ditakdirkan untuk tidak menimpa kamu, pasti dia tidak akan menimpa. Tak akan jadi. Kita ambil contohlah kan. Contoh kapal terbang meletup, kapal terbang terhempas tu kan. Dia jatuh, yang dalam kapal terbang mati. Jatuh pula kena budak bawa motor Grab tu. Kena pula abang yang bawa Grab, kereta Grab tu juga. Dia pun mati. Budak bawa motor tu pun jauh daripada kapal terbang tu, tapi api tu tangkap dia. Dia pun mati. Ada satu kereta yang patut lalu, patut kalau ikut akal dia pun mati. Kan? Kereta yang dapat video tu. Sebab api tu kalau ikut, saya cakap tu, sebab api kapal terbang ni, dia api minyak kapal terbang ni. Minyak kapal terbang ni yang paling mahal Petronas punya.
Tapi yang saya tahu, Malaysia punya minyak kapal terbang ni, tuan-tuan cek lah, kalau mungkin saya salah, betulkan saya lah, kalau saya tak silap. Minyak Petronas, minyak kapal terbang ni, minyak mahal ni, kita ekspor, kita jual. Kita jual luar negara. Kan kalau orang belajar oil and gas ni, dia tahulah, saya tak berapa alim lah oil and gas, tapi tahulah sikit, sebab adalah waris-waris kerja oil and gas ni. Kalau dia proses minyak mentah tu, bila dia masak, dia ada dia punya, daripada bitumen, daripada apa, dia ada apa, dia ada proses tu sampai petrol, sampai paling mahal sekali minyak, ada nama gas minyak kapal terbang tu. Dan kuatlah api dia. Jadi kalau ikut logik akal, orang yang lalu tu pun patut dengan dia pun kereta cermin dia kena pecah tu, patut terbakar dia. Tapi takdir itu tidak berlaku atas benda tu, tak berlaku kat dia. Allah telah tetapkan di azali 50,000 tahun sebelum tercipta langit, dan dalam hadis Nabi kata 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ni, pena yang menulis takdir telah terangkat dan dakwat telah pun kering. Dan dia lalu, cermin tingkap dia tu naik. Tuan-tuan, kalau cermin tingkap dia turun, mungkin dia nak isap ukur ke? Kadang-kadang orang bawa kereta kan, kereta mahal pun cermin, kadang-kadang tukang bawa dia kaki rokok, sambil bawa kereta tu nak merokok, dia pun dia tekankan dia punya power window tu, turunlah sambil tu. Kalau dia meletup masa tu, api tu mesti masuk dalam, memang dia terbakar, insya-Allah mati. Tapi takdir Allah Ta'ala, dia pun tingkap pun tak turun. Dia pun selari dengan api tu. Bila dia lari tu, api tu pun lari bersama dia. Kan? Api tu pun lari ke depan. Jadi dia pun lari, dapatlah dia ambil kamera. Tapi takdir Allah Ta'ala tu tidak tertimpa atas dia. Panjang umur dia. Jadi benda yang dah berlaku tu pasti jadi yang dah berlaku tu, apa keputusan dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pena yang menulis takdir sudah terangkat, dan dakwat di atas lauhul mahfuz sudah pun kering. Jadi takkan berlaku apa-apa. Jadi hadis kata Anas ni, Nabi dalam hadis tu Nabi beritahu tu, apa saja yang telah ditakdirkan menimpa kamu pasti akan terjadi. Kemudian kata malaikat maut, kenapakah harus kalian mengeluh seperti itu? Aku tidak pernah mengurangkan usia seseorang pun di antara kalian. Sampai ketentuan Allah Ta'ala, Allah suruh habislah. Aku tidak pernah menghilangkan rezeki salah seorang di antara kalian. Rezeki kalian pun aku tak curi, aku tak ambil. Tak pernah aku ambil rezeki kalian. Sebab aku bukan malaikat yang diurus untuk ambil rezeki orang. Dan aku juga tidak pernah menzalimi siapa pun di antara kalian. Selama kalian hidup ni, tak pernah aku berdosa dengan kalian. Datang dalam hidup kalian tu sekali tu je, urusan nak bersama kalian ni. Dah sampai waktu nak ambil nyawa tu, itulah urusan kita. Dan juga aku tidak pernah menzalimi sesiapa pun di antara kalian. Jadi kalau kalian marah kepada aku hanya dapat menjawab bahawa aku ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika aku mencabut nyawa kalian itu jika aku mencabut nyawa kalian itu adalah kerana aku dalam posisi keadaan aku terpaksa. Itu job description aku. Memang kena buat. Tak ada pilihan lain. Dan jika kalian marah kepada pencipta kalian, jika kalian marah kepada Allah yang mencipta kalian ini atas hal memutuskan nyawa ini, berarti kalian telah kufur kepada dia. Kita marah Allah sebab Allah ambil nyawa kita. Kita tak berhak untuk marah pun. Udah dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, memang kepada Allah lah kita kena kembali. Kita satu orang yang dulu tiada. Kemudian diadakan, kemudian kita kembali menjadi tiada. Kemudian kita diadakan. Jadi kita ni manjang sekejap ada, sekejap tak ada. Macam biskut. Apa tu? Kat chip semua. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dulu tiada, lepas tu ada.
kemudian tiada, kemudian diadakan. Itu hidup kita. Jadi kita tak ada apa-apa kita nak komplain, kan? Urusan Allah Ta'ala. Dan jika marah, dan jika kalian marah kepada Tuhan kalian, berarti kalian telah kufur kepadanya. Aku akan terus melakukan ziarah ini, kunjungan ini, demi kunjungan ini di tengah-tengah kalian. Memang hari-hari ada. Kalian akan tengok, hari-hari ada orang-orang di antara kalian, di sekeliling kalian ni akan mati. Dia pun tak boleh buat apa-apa. Bukan saja orang yang sakit mati, doktor pun mati. Doktor pun mati. Ada satu penyakit kanser, stage 4. Jumpa doktor, doktor kata dah stage 4. Doktor kata paling tinggi kes macam ni saya boleh tengok 4 hingga 6 bulan. Doktor beritahu, biasanya tuan cakap dengan keluarga, biasa kes macam ni kita tengok dah buat biopsi dan sebagainya, kita dah ini macam ni punya kes. Sorry to say lah, dia kata. Nothing much can be done. Dia bila doktor kata nothing much can be done tu, get ready lah. Dia pun tulis biasanya berapa lama doktor? Biasanya within 4 to 6 months. Maximum 2 years. 4 to 6 months. Orang tu pun dah dengar, dia pun pasrah lah. Sudah sebelum 6 bulan, yang kanser ni hidup 5 tahun, doktor mati lepas 2 bulan. Doktor yang cakap 4 to 6 months tu, doktor tu mati. Doktor mati. Doktor kenapa? Doktor kena stroke, heart attack, mati. Rupanya doktor tu, dia keturunan dia, mak ayah dia memang ada heart attack. Life is short. Kan, hidup ni apa? Hidup ni pendek dan hidup ni keras. Hidup ni keras. Jadi kadang-kadang ketentuan Allah Ta'ala. Jadi urusan sakit, mati, urusan Allah Ta'ala. Kan, urusan Allah. Allah ajar kita. Semalam malam tadi saya seorang tengah telaah lah, tengah telaah kitab. Baca ayat berkenaan dengan Nabi Allah yang kena sakit tu, Ayub. Ayat berkenaan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Allah cerita tentang ayat Nabi Allah. Allah kata, dan ingatlah bila kami berkata kepada Ayub, dan ketika Ayub berdoa kepada kami, apabila kami timpakan sakit kepada dia, kami uji dia, kami bagi dia sakit. Matan ayat tu lebih kurang macam tu lah saya. Kami uji dia dengan sakit. Kemudian Ayub berdoa kepada kami. Berdoa kepada kami. Jadi sebenarnya apa kesimpulan yang Allah nak beritahu kita? Allah nak beritahu kita supaya sakit tu datang daripada dia. Kan? Sakit ni datang daripada Allah. Yang sembuhkan kita pun Allah. Bukanlah kita kata tak pergi hospital, pergilah hospital. Jumpalah doktor tu. Kan? Dengarlah nasihat doktor. Kalau doktor suruh kemo lah. Janganlah pandai-pandai. Kan? Ni bila doktor suruh dah cek semua sikit, doktor kata kena buat kemo, kita tak nak kemo. Lepas tu mudarat dia besar. Tiba-tiba datang lepas 6 bulan dah mengebat dekat tulang pula dah. Jadi ni banyak orang kena kanser lah, terutama orang perempuan kan. Banyak kes, lelaki pun kanser banyak. Kanser apa? Prostat. Kanser prostat ni pula lelaki yang atas 50 banyak kena kan. Lelaki dah cool down ni kan, 50, 60 prostat kan. Orang perempuan tapi kadar kanser orang perempuan muda-muda ni tinggi, 38, 40 kan. Banyak kena leukemia sekarang. Saya ada staff saya pun kena ni. Ada di Kuala Lumpur seorang 38 tahun leukemia. Elok kerja, tiba-tiba demam, meninggal dia. Doktor kata leukemia stage 4. Anak kecil-kecil 3-4 orang. Allah.
Jadi kita masih hidup lagi. Haji tolong Haji. Itu Taman Nezora tak hilang saya. Jadi sakit itu datang daripada Allah. Sebenarnya yang sembuh pun Allah perintahkan kita mohon kepada dia. Bagi orang yang sakit, mintalah, banyakkan doa. Usahalah, tapi doa jangan tinggal. Kan orang salah faham. Doa tu sungguh. Sebab Allah perintah kepada Ayub alaihissalam. Dan ingatlah ketika Ayub, bila kami terimpakan sakit pada dia, dan Nabi Ayub berdoa kepada kami. Kemudian ayat yang kedua, Allah ceritakan tentang Az-Zunnun. Az-Zunnun, Nabi Allah Yunus. Dan ingatlah ketika kami tenggelamkan Zunnun. Kami simpan dia dalam kegelapan, kata Allah. Ketika kami tenggelamkan dia, kami simpan dia dalam 3 kegelapan. Dan kami wahyukan kepada Az-Zunnun ini. Dan ingatlah ketika dia berkata di dalam perut ikan tu, ketika dia berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia membaca kalam itu dalam kegelapan, kata Allah. Dengan suara yang perlahan. Jadi Allah nak beritahu kita apa? Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam, Allah simpan dia dalam, kata ulama tafsir, kata Imam Ibnu Katsir, dia disimpan dalam 3 kegelapan. Dia punya gelap luar biasa gelap dia. Tidak ada perkataan gelap yang boleh menerangkan kegelapan Zunnun. Gelap-gelap kita ni tuan-tuan, kita keluar ada cahaya rembulan. Kadang-kadang ada boleh jalan lagi dalam gelap, pakai lampu, pakai cahaya bulan, cahaya bintang sikit. Boleh nampaklah jalan lagi. Tapi kegelapan Zunnun, Allah sebut kegelapan dia dalam 3 kegelapan. Iaitu dalam kegelapan ketika dia dibuang daripada kapal tu, ketika dia diperintahkan untuk, kapten kapal tu perintah dia, kau lompat wahai Yunus. Bukan kita buang kau. 3 kali undi, 3-3 kena kat kau. Kapten kapal tu kata, sepanjang aku membawa kapal ini selama puluhan tahun. Dia kapten kapal. Dia kata selama puluhan tahun bawa kapal, tak pernah aku bertemu dengan gelombang ni. Ini luar biasa. Ini mesti ada sesuatu musibah dalam kapal. Jadi buat undian. Undi 3 kali undi, 3 kali Zunnun. Yunus kena. Dia kata, wahai Yunus, dah tak ada orang lain dah. Kita pun tak nak buang kau. Kau sendiri terjun. Commit suicide. Terjun. Ni memang kalau tak boleh buat apa dah. Zunnun pun faham. Jadi ketika Zunnun terjun daripada kapal ni, kata ulama tafsir, dia terjun pada waktu malam yang kelap. Kapal tengah malam. Tak tahu pukul berapa, 12.30, 1 pagi, tengah malam. Dia terjun waktu malam. Ketika dia jatuh di atas permukaan air, sebelum ketika dia masuk di dalam air, Allah perintahkan Nun, satu ekor ikan yang Allah ciptakan dia daripada awal wal akhir, daripada awal hingga akhir dia tak pernah naik ke permukaan. Dia satu ekor ikan yang Allah ciptakan dia daripada awal hingga akhir, tak ada lain, dia memang tunggu Zunnun. Dia bukan ikan biasa, ikan yang memang bergaya. Allah ciptakan dia khas, dan dia duduk di dasar laut. Dan laut ni tuan-tuan, kalau kita tengok laut ni, kita tahu dulu kapal apa tu, ocean apa yang pecah tu, yang dia nak pergi tengok Titanic tu. Kapal yang mati tu kan, yang dia masuk selam, dia masuk nak tengok. Kita tengok ahli pakar laut kata apa, laut ni dia ada dia punya paras dia. Paras ni. Kat sini, kat level ni apa makhluk yang hidup. Kat level ni apa makhluk yang hidup. Sampai satu tahap berapa? 3,000 meter apa? 3,000 kaki. Sampai satu tahap tak ada orang yang boleh pergi. Kapal selam pun tak boleh pergi, pecah. Tak boleh masuk. Dengan kedalaman yang macam tu, tiba-tiba dalam-dalam tu ada lain makhluk pula.
Ada lain makhluk. Jadi Nun satu ekor ikan yang duduk di dasar paling bawah laut ni. Terlalu gelap dan terlalu sejuk. Tak ada, susah makhluk nak hidup. Allah perintahkan Nun ni, ikan ni keluar daripada dasar tu pada malam tu. Punya lama dia tunggu Yunus alaihissalam. Daripada awal Allah cipta dia, dia memang tunggu Yunus. Malam tu dia diperintahkan, dah sampai dah. Dah sampai waktu bertugas. Lapu diri. Dia pun naik. Ketika dia naik untuk pertama kali dia boleh telan kapal tu. Tapi dia hanya telan Zunnun. Dia telan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Sekali telan, terus dia turun balik ke dasar. Bukan dia merayau, terus dia parking. Dia parking. Senang faham. Dia terus turun bawah balik tempat dia lock gear dia. Dia simpan dalam 3 kegelapan, kata ulama tafsir. Dalam kegelapan waktu malam, dalam kegelapan lautan samudra pada dasar berapa ribu kaki bawah laut tu, dan dalam perut Nun, dalam perut ikan. 3 kegelapan. Yunus alaihissalam, Allah wahyukan dia. Bila dia tahu dia telah melakukan pelanggaran, maka apa dia baca? Allah wahyukan dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfarnya Zunnun. Dan bila dia baca istighfar itu, Allah biarkan dia habiskan istighfar tu 40 malam. Jadi ulama tasawuf mengatakan baik baca sekurang 40 kali berdasarkan kisah itulah. Tapi lagi banyak lagi baiklah 100 kali, 500 kali, 1000 kali. Kan? Dia istighfarnya Zunnun. Dan ulama tafsir kata 40 malam dia disimpan dan dia baca itu je, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi nak beritahu apa? Saya bila 2 ayat tu kita baca, kita dapati kesimpulan dia 2 je. Bila satu orang yang ditimpa sakit, kesusahan, penderitaan, kesempitan, kesedihan, ujian, dia kena banyak doa. Dan doa yang paling afdal dalam kegelapan. Maknanya apa? Doa waktu malam. Tak payah kita pergi terjun Sungai Linggi. Nabi masuk dalam ikan tak payah. Dalam kegelapan malam. Maknanya banyakkan doa, banyakkan solat. As-solatu doa. Banyakkan solat, doa, dan paling diperbanyakkan pada waktu malam. Malam bila? Malam lepas maghrib malam. Lepas isyak pun malam. Sampai ke subuh malam. Tapi sepanjang malam lah. Waktu malam tu banyak baca doa waktu malam. Dan ulama kata paling afdal sepertiga malam. Jadi orang yang susah, orang yang sempit, orang yang ditimpa kesedihan, orang yang tengok sakit macam tak boleh baik, orang terasa macam masalah tak boleh selesai, orang rasa tak boleh keluar daripada lubang masalah, ni memang tak boleh buat apa, memang matilah. Dah hilang putus harap lah, ni tak boleh lah. Jangan. Dia sampai tahap macam tu, 2 benda kita kena buat. Ambil riwayat kisah Ayub alaihissalam. Dia berdoa kepada Allah walaupun dia sakit. Dan kedua, ambil kisah Zunnun. Dia pun baca istighfar Zunnun tu. Dan dibaca dalam 3 kegelapan. Jadi minta dengan Allah. Mudah-mudahan, dan kita yakin bila kita buat Allah Ta'ala kan. Dan orang yang sungguh-sungguh buat ni, kata para ulama, bila masalah dia selesai dengan sebab amal yang dia buat, keyakinan dia bertambah. Yakin dia naik. Kadang-kadang Allah uji kita satu perkara tu, Allah nak suruh kita datang kepada amal. Allah uji satu benda, Allah nak kita datang kepada amal. Bila kita datang kepada amal, Allah selesaikan kita dengan asbab amal kita, keyakinan kita tambah. Jadi kalau kita ditimpa masalah, kemudian kita lari kepada selain Allah,
Kita ada masalah ni. Kita lari kepada makhluk, lari kat benda ni, lari kat orang ni, lari kat itu. Hati kita masih dekat hati kita masih kat orang. Kita rasa orang boleh selesaikan masalah kita. Apa Allah buat? Allah koyakkan hati kita. Allah gagalkan, Allah lukakan hati kita. Allah jadikan orang tak tolong kita. Allah kecewakan kita. Benda yang paling pedih dalam hidup ni, bila kita harap kat orang, orang tak tolong kita. Faham? Benda yang paling melukakan hati kita, bila kita harap satu orang, orang tu pun tak seperti apa yang kita harapkan. Itulah benda paling melukakan hati kita. Itu sebab pengharapan hanya pada Allah. Harap pada Allah. Minta pada Allah. Khalas. Hujung dia, wasta'inu bis-sabri. Allah kata wasta'inu bis-sabri. Betul Allah kata wassalah. Allah tak kata wasta'inu was-salah. Allah kata mintalah pertolongan dengan, Allah kata sabar dulu. Sabar. Kemudian as-salah. As-salah tu termasuk doa. Termasuk doa. Jadi solat dan doa. Istighfar dan doa dengan suara yang perlahan di waktu malam. InsyaAllah Allah akan selesaikan masalah ini. Kemudian riwayat senada diriwayatkan secara marfu' di dalam sebuah hadis yang cukup terkenal dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas radhiyallahu an bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap rumah tentu ada malaikat maut yang berdiri di depan pintunya sebanyak 5 kali setiap hari. Semua rumah. Macam semayang 5 waktu. Setiap rumah. Sama ada apa? Sama ada rumah tu rumah mahal, rumah murah, rumah yang diperbuat daripada batu, kayu maupun tanah. Apa saja jenis bentuk rumah. Rumah yang mahal, murah, rumah 1,500,000, 250,000, rumah mampu milik, rumah mesra rakyat, rumah harapan, rumah 80,000, rumah macam reban ayam, macam-macam rumah. Apa saja rumah, setiap rumah tentu ada malaikat maut yang berdiri di depan pintunya sebanyak 5 kali setiap hari. Dia berdiri je. Datang, dia tengok. Maka jika ia mendapati seseorang dalam ahli rumah itu telah habis ajalnya, maka malaikat maut akan segera menimpakan tekanan kematian kepadanya. Tekan. Maka bila sampai waktu dia, maka malaikat maut segera menimpakan pressure tu. Tekanan. Mabuk tu. Tiba-tiba rasa macam mabuk, macam nak pitam. Tengah-tengah bercakap, lepas tu dah melalut cakap lah. Dah cakap lain lah. Tiba-tiba dah nak jatuh lah. Mula datang tekanan. Maka malaikat maut segera menimpakan tekanan kematian padanya. Di antara keluarganya ada yang menghurai-huraikan rambutnya, ada yang memukul-mukul sendiri wajahnya, ada yang menangis-nangis meratapinya, dan ada yang menjerit-jerit meneriakkan kata-kata celaka buat dirinya. Maka malaikat maut lalu berkata, kenapakah kalian mengeluh seperti itu? Aku menghilangkan rezeki salah seorang di antara kalian. Aku menghilangkan rezeki, maknanya orang yang mati ni rezeki dia habislah. Aku yang hilangkan, sebab dia dah sampai masa dia, rezeki dia dah habis. Mana bila ku lihat di atas catatan, di atas lembaran sidrah, pohon, sidratul muntaha, dia ada daun dia. Di atas daun lembaran sidrah ni adalah sampai masa bila sampai waktu orang tukang, daun tu pun daun sidrah. Dah sampai waktu dia. Daun sidrah ni macam batu nisan jugalah, kan? Kalau kita nak faham lah, kalau batu turun itu mana dah batu nisan dah siap. Jadi aku yang menghilangkan rezeki salah seorang di antara kalian, aku mendekatkan dan mendatangi ajal salah seorang dari kalian.
adalah kerana aku telah diperintahkan. Maka demikian pula kalau aku mencabut nyawanya, aku akan terus melakukan kunjungan demi kunjungan di tengah-tengah kalian sampai tidak ada tersisa seorang pun di antara kalian. Aku akan selesaikan kalian semua, kata dia. Sehingga tak ada satu orang pun yang akan hidup atas muka bumi. Maknanya macam mana manusia datang kat dunia ni, lahirnya Adam yang pertama, kemudian beranak pinak Nabi Allah Adam ni, sehingga bilangan manusia jadi berjuta-juta ni. Trilion lah. Beratus juta. Satu dunia. Daripada satu orang. Asal dia seorang. Kemudian dia memiliki isteri, Anil Hawa. Dari Hawa tu lahir zuriat keturunan dia. Kemudian beranak pinak dia. Sampai Nuh alaihissalam. Lepas peristiwa banjir besar dunia ni, majoriti orang mati, tenggelam dunia ni, tinggal berapa orang je. Daripada berapa orang tu Allah beranak pinakkan balik. Beranak pinak. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir bawa tentang peristiwa Nabi Nuh alaihissalam ketika dia turun daripada kapal. Atas kapal tak ramai pun, sebab yang beriman, yang ikut Nabi Nuh 83 orang je. Setelah 950 tahun, Nuh AS buat dakwah 1000 tahun. Umur dia 1000 tahun lebih. Umur Nuh AS 1000 tahun lebih. Nuh AS buat dakwah 950 tahun. Laila wa nahara, siang dan malam. Yang beriman, ulama ada beberapa pandangan, tapi sebahagian besar mengatakan yang beriman ni 83 orang. Jadi 83 orang ni lah yang naik atas kapal. Yang tak nak naik atas kapal Nuh alaihissalam semua Allah Ta'ala, termasuk isteri Nabi Allah Nuh, anak Nabi Nuh pun ada. Walaupun akrabin, ahli keluarga dia, tak nak beriman, mati dia. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, sehingga satu perempuan yang bawa baby dia. Ada satu perempuan di zaman Nuh, dia bawa baby. Nuh AS suruh dia naik kapal tu. Nuh kata naik. Dia tak nak naik, dia bawa kendong baby dia. Dia kata tak apa, aku akan lari ke tempat yang tinggi. Dia pun tenggelam. Masa dia nak tenggelam, kata Imam Ibnu Katsir, dia angkat baby tu ke atas. Dia dah tenggelam, baby tu masih ada ke atas. Tu kasih ibu tu. Kasih ibu bawa ke syurga. Bukan bawa ke neraka je. Kasih ibu bawa ke syurga. Walaupun dia kafir, walaupun dia mati kekafiran, tapi nak beritahu kasih satu orang mak ni. Walaupun dia tenggelam, pada ketika itu Imam Ibnu Katsir kata dia berada di atas puncak bukit yang paling tinggi, dia dah tenggelam, tapi dia angkat anak dia. Dia lepaskan anak di atas tu. Akhirnya anak tu pun Allah tenggelam. Banjir besar satu dunia. Nuh alaihissalam berada di atas kapal selama 6 bulan. Tapi ketika dia turun, selepas peristiwa banjir itu, ketika dia turun daripada kapal, 83 orang. Mereka bermalam waktu malam itu. Pada keesokan pagi, bila mereka bangkit, setiap mereka berbicara berbeza bahasa. Setiap di antara mereka tu dah cakap lain bahasa. Dalam satu malam tu Allah Ta'ala islahkan mereka. Allah islah, Allah islah mereka. Malam tu dia tidur, besok pagi bila dia bangun, dia cakap dini tak faham, dini cakap dini tak faham. Kau cakap pasal apa ni? Bahas sama-sama orang Kuala Pilah. Sama-sama orang Kuala Pilah, kampung pun sama, ke Ampang Tinggi.
Kan? Kampung Ampang, dia duduk ampang tinggi. Bangun pagi, kau cakap, seorang cakap lain bahasa, seorang cakap lain bahasa. Allah pecahkan mereka, Allah islahkan mereka dalam satu malam. Kemudian bertebaranlah mereka. Bertebaran mereka. Kemudian beranak pinaklah mereka. Jadilah mereka daripada suku-suku yang tidak dikenali. Cakap bahasa yang daripada situ Allah beranak pinakkan manusia ni. Jadi macam-macam jenis manusia. Macam-macam jenis bahasa. Tak faham. Tak faham. Kan? Tapi hebat kan, Allah Ta'ala ciptakan bahasa seluruh dunia. Tapi seluruh dunia berdoa kepada Allah dengan bahasa mereka. Allah faham. Hebat. Saya masjid saya ni, Masjid Rahang ni kan, saya seminggu sekali ada kuliah dalam, saya bayar imam Pakistan untuk buat kuliah tafsir dalam bahasa Urdu. Sebab ada lagi puak-puak Pakistan ni yang duduk-duduk dekat Rahang tu. Ada lagi orang-orang lama lah kan. Jadi dia masih lagi boleh cakap Urdu. Jadi saya bayar panggil imam Pakistan tu, Imam Hafiz tu, saya seminggu sekali kelas tafsir Quran, buat kelas tafsir. Tapi siapa nak belajar Urdu bolehlah pergi. Dia kelas tafsir Quran. Saya buat khas untuk orang yang berbahasa Urdu. Tapi sedihlah bila saya tengok dalam ramai-ramai tu yang Urdu 3 orang je. Yang 15 orang ni Melayu. Saya tanya yang Melayu tu, Haji faham ke? Tak faham Ustaz. Tak apalah, duduk Allah bagi faham. Dia kata, tu dia. Tu hebat orang Melayu. Haji faham ke? Tak faham Ustaz. Tapi tak apa, duduk je. Nanti Allah bagi faham. Allah bagi faham. Saya kata memang best. Memang best. Tak apalah. Kalau bangun orang Melayu ni, tinggal 3 orang yang Urdu. Tapi tak apalah, saya nak benda tu berjalan kan. Tapi tak apalah. Jadi nak beritahu bahasa tu. Walaupun berbeza bahasa. Tapi bila Allah Ta'ala datangkan Islam ni, walaupun kita lain bahasa kan, tapi kita boleh duduk kan. Kita sampai Mekah, Imam Saudi tu baca dalam kutubah Arab. Yang tak mengaji Arab pun, yang penting amin. Kita tahu ujung dia wala dolin, amin. Waktu kan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dia suruh selawat. Bukan semua dia cakap Arab tu kita faham. Tapi nak beritahu tentang Allah Ta'ala satukan hati kaum muslimin, walaupun berbeza bangsa dan agama. Jadi tentang Nabi Allah Nuh AS, maka bila bangun pagi tu, maka besok tu berbezalah dia orang ni. Maka kemudian Allah tebarkan mereka seluruh dunia ni hingga hari kiamat. Jadi begitulah tuan-tuan ya. Jadi saya berhenti takat ni dulu. InsyaAllah saya akan sambung pada minggu yang akan. Haji ada soalan ni? Boleh je. Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, apakah tandanya orang itu kalau hati dia diberi cahaya oleh Allah? Pertama, tidak terpedaya dengan dunia. Kedua, cenderung kepada negeri akhirat. Dan ketiga, bersiap sedia datangnya kematian. Soalan saya, fokus yang ketiga ni Ustaz, bersiap sedia datangnya kematian. Dia tidak mahu berbuat sesuatu yang akan ditanggung olehnya selepas kematian. Dia sudah siap sedia dengan wasiatnya. Setiap saat bila kematian datang, masa dia tidur, wasiat sudah sedia. Soalan saya Ustaz, orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwasiat, dia meninggal dunia dalam keadaan sunat. Jadi soalan saya, bermakna dalam setiap saat kena bersedia dengan kita punya wasiat. Apa maksud wasiat kat sini Ustaz? Wasiat ni dia sebenarnya, wasiat ni dia ada 2. Satu wasiat batin. Satu wasiat batin ni maksudnya wasiat ad-din, wasiat agama. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi harta.
Sebab ada golongan yang Allah memang daripada awal sampai akhir miskin ya. Majoriti sahabat, majoriti para sahabat miskin. Itu sebab ada orang-orang muhajirin yang Nabi panggil Sayyidina Umar kata ya ayyuhal masakin. Wahai orang-orang muhajirin yang miskin. Majoriti yang ikut Nabi, majoriti semua miskin. Itu pasal Hercules bila tanya Abu Sufyan, Hercules ketika hadis Bukhari, ketika Hercules panggil Abu Sufyan kan di sempadan di Palestin. Kita Hercules tanya Abu Sufyan beberapa soalan. Hercules kata dengan Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, aku tanya engkau. Tapi suruh kawan-kawan kau yang lain ni duduk belakang kau. Aku akan tanya Abu Sufyan, sekiranya jika Abu Sufyan bohong, kalian beritahu aku dia bohong. Bagi signal. Bagi signal." Hercules ni, siapa berani dengan Hercules? Jadi Hercules kata, aku tanya Abu Sufyan, tapi kawan-kawan Abu Sufyan duduk belakang. Kalau Abu Sufyan ni bercakap bohong, beritahu yang dia bohong. Dia tanya Abu Sufyan beberapa soalan. Salah satu daripada, wahai Abu Sufyan, siapakah pengikut dia? Pengikut yang orang yang menjadi Nabi ni, siapakah pengikut dia? Apakah pengikut dia orang-orang yang kaya ataupun miskin? Dan apakah pengikut dia makin hari bertambah atau berkurang? Jadi Abu Sufyan kata, wallahi demi Allah, kalau bukan kerana aku takut perkataan Hercules kepada kawan-kawan di belakang ni, nescaya aku nak cakap bohong Hercules ni. Abu Sufyan ni sebelum Islam. Abu Sufyan sebelum Islam. Abu Sufyan kata, kalau bukan kerana aku nak jaga maruah diri aku ni, kalau aku cakap bohong, yang belakang ni tahu aku bohong. Mesti kalau tidak, aku pasti cakap bohong. Maka aku katakan kepada Hercules, pengikut dia ni kebanyakan dia majoriti adalah orang-orang miskin. Fakir dan miskin. Dan pengikut dia makin hari makin tambah. Jadi wasiat ni tuan-tuan, bukan semua orang ada harta. Jadi ulama kata wasiat ni maksudnya sama ada wasiat ad-din, wasiat agama. Kalau kita tak ada harta, nak wasiat harta apa? Jadi wasiat orang beriman yang tak ada harta, dia wasiat apa? Agama. Dia meninggalkan wasiat kepada isteri dia, anak dia. Kan? Itu wasiat yang lebih kukuh. Tapi bagi orang yang memiliki harta, dia pun kena berwasiat atas harta peninggalan dia. Supaya tidak berbalah ahli keluarga dia. Sebab ahli keluarga yang berbalah tentang harta si mati, setelah dia mati, itu menyusahkan dia. Itu menyedihkan dia. Dan dia juga diberitahu tentang perbalahan ahli keluarga dia. Dia diberitahu perbalahan kes, kan? Berebut tanah, berkelahi anak beranak, kan? Tiba-tiba datang pula bini nombor 2, tak tahu ayah kahwin 2. Ini cerita kahwin 2 rasa kan? Dah kelahi, tiba-tiba datang bini nombor 2. Bila ayah kahwin? Ada, tu keluar sijil nikah Thailand. Ada tak hak bini dia? Ada tak hak bini dia? Ada. Yang main-main. Arwah ni pun tak beritahu keluarga yang dia dah kahwin. Dah berapa tahun ayah kahwin? 25 tahun. Hebat ayah kau. Ayah tak suka berkelahi. Ayah ni memang macam tu. Ayah ni ustaz, ayah ni dia pendiam. Ayah memang macam tu ustaz. Bila dia sayang mak, dia diam. Dia marah dengan mak pun, dia diam. Dia terluka hati dia, dia diam. Dia rindu kat mak asyik balik Melaka je, dia diam. Akhirnya ayah curang pun, diam-diam. Orang laki-laki ni yang diam ni cukup bahaya. Balik tengok laki masing-masing. Laki yang diam, kita buat apa kat dia pun dia diam. Abang marah ke? Tak. Betul? Ayah kau tu marah kau tu. Macam mana kau tahu? Mak tengok muka ayah kau tu diam. Ayah bila marah mak tu, abang marah saya lah tu. Jadi diam. Jadi dia kes macam tu banyak berlaku tak? Banyak. Tahu dah mati baru tahu ada bini ada anak. Jadi
harta tu kena faraid tak? Kena faraid. Jadi bagi orang yang memang Allah Ta'ala bagi dia harta, selain dia bagi wasiat agama, dia kena bagi wasiat dia kena pesan. Agak-agak last minute dia nak mati, baru beritahu bini dia. Beritahu bini dia, abang sebenarnya dah nikah lain, mati. Pastikan kau mati kalau kau takut nak cakap pada peringkat awal. Supaya apa? Supaya dia tahu. Kemudian bila pergi mahkamah akan apa? Sekiranya jika mereka bertelagah sesama mereka, bergaduh anak beranak dia, harta bapa berjuta-juta, berkelahi mak dengan anak, dengan mak dengan nenek, dengan menantu gaduh, maka kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, perkara itu menyusahkan si mati, dan khabar perbalahan itu juga diberitahu kepada si mati. Jadi susah. Ingat mati senang, tapi lagi susah. Jadi maksud wasiat itu dua. Sama ada wasiat ad-din, wasiat agama, itu lebih aula. Kita pesan dengan bini kita supaya bertakwa. Esok abang tak ada, bertakwalah kepada Allah. Pesan dengan anak, esok ayah tak ada, jaga semayang. Hari-hari baca Quran, jadi orang mukmin, doa untuk ayah. Itu wasiat. Wasiat ad-din. Kemudian bagi harta, kita beritahu dengan isteri kita, abang ada tanah kat sini, ada apa-apa jadi esok, selok kita ada hibah kan, kita ada sistem hibah dan sebagainya, wasiat, dan pastikan adil. Jadi itu dua wasiat je. Okay je Jadi kalau haji kahwin lain, beritahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.